Okey, mari kita tengok soalan nombor 2. Tengok bahagian A dia. Soalan ni dia nak hitungkan jarak antara titik A ke B. Jadi kalau kita tengok sini adalah segitiga tepat. Segitiga sudut tepat. So dia punya tinggi dia 2 cm, manakala dia punya tapak dia adalah 4 cm. Jadi kita just pakai teorem Pythagoras je, iaitu ingat teorem Pythagoras, A square sama dengan B square tambah C square. Ini kalau konsep Pythagoras. Ini kalau kita A katakan yang paling panjang, B dan C ni dia punya tegak dia. Tegak dan dia punya mendatar. Jadi bermaksud kita squarekan side, dua side ni, and then dia mendapat ni. So untuk dapatkan tu kita boleh katakan B square tambah C square. Square ni iaitu kuasa 2 ni, kalau pergi ke sebelah dia akan jadi punca kuasa 2, square root. Itu konsep Pythagoras. So yang ni kita nak cari panjang A ke B. So just kita buat panjang A ke B adalah punca kuasa 2 kepada apa? Kepada dia punya tegak, iaitu 2 ni pastikan kuasa 2 tambahkan dengan dia punya base dia, iaitu dia punya tapak, iaitu 4 kuasa 2. Ini kita punca kuasa semua. Jadi kita just tekan kalkulator je. Kalau kita nak berjalan sikit, bolehlah 2 square adalah 4. 4 square adalah 16. And then ni adalah 20 square root. Okey, syarat dia tadi dia nak ada titik perpuluhan ke berapa, tak apa. Okey, just tekan kalkulator je. Square root of 20. Ataupun kalau kita boleh juga tekan kalkulator itu daripada sini tadi. Kalau kita nak tekan kalkulator, kita just buat ini je. Okay. Pastikan tekan kalkulator dia macam ni, square root, buka bracket, 2 kuasa 2. Kuasa 2 tu ada kalau ada butang X square tu, kuasa 2 tambahkan dengan 4 kuasa 2 tutup bracket. Bracket ni pasti sebab kita nak suruh kalkulator kita punca kuasa 2 semua sekali jumlah. Kalau dalam penulisan kita kena buat garisan panjang yang dekat atas ni. Tapi kalkulator kita just tekan macam tu je, kita akan dapat tu jawapan kita berapa, iaitu dalam perpuluhan. Okey. Kita tengok soalan B. Okey, dalam soalan B ni kita boleh buat dah. Itu kita dah tahu Pythagoras dia, iaitu yang tegak ni 1200 cm, manakala yang bawah ni adalah 600 cm. So kita just gunakan untuk dapatkan A ke B. Ini gunakan rumus Pythagoras tadi, itu AB kita samakan dengan square root of tegak 1200 square tambahkan dengan 600. Dia punya tapak, pastikan square root. So just tekan kalkulator je, kita akan dapat jawapannya. Tekan kalkulator je, kita tekan square root dulu. Dekat sini square root. Square root, jangan lupa buka bracket dulu. And then 1200, and then kita square kan, tambahkan dengan
600. And then kita squarekan. And then jangan lupa tutup bracket. Jadi kita dapat answer kita iaitu ni answer kita 1341.64. Itu dia punya ni dia jawapan daripada jarak antara A ke B. Kita tengok C. Okey, kalau kita tengok raja C ni pula, dia dilukis atas kertas grey atas kertas petak-petak. Jadi kita boleh kita still gunakan Pythagoras theorem juga. Jadi kalau kita tengok ni tegak dia, kita boleh bilang petak tu lah. Tapi dekat sini cuba tengok skill yang dilukiskan tu grid dia dekat bawah ni 2 setiap petak. Dia yang tegak tu dia punya skill dia adalah satu. Jadi cuba tengok tinggi segitiga tu, kalau kita bilang petak tu dia ada 3 petak. Bermaksud ketinggian dia adalah 3 unit. Ni kalau segitiga tu ni 3. Okey. Kalau dia punya base dia punya lantai dia tapak 2. So kalau kita bilang 2, 4, 6, 8, 10 ada 12. Ada 12 12 dia punya. Sebab kenaikan dia adalah 2. Jadi kena pastikan tu Okey. So kita buat macam Pythagoras theorem, iaitu A ke B adalah punca kuasa 2 12 kuasa 2 tambah dengan 3 kuasa 2. And then kita tekan je kalkulator, kita akan dapat answer. Okey. Tengok D. Okey, soalan D ni dia tak lukis segitiga Dia buat straight line je daripada A ke B. Dia suruh kirakan jarak. Dia still lukis atas kertas grade ni. Jadi ni kita panggil satah katas itu Cartesian plate. Okey. So dekat sini kita baca koordinat kali ni kita cuba belajar daripada koordinat koordinat A, dia punya koordinat dia adalah kalau kita baca dekat bawah dulu paksi X, iaitu negatif paksi X dia tu dekat negatif 4. And then yang atas pula 4 dekat paksi Y. So dia punya koordinat untuk A adalah negatif 4, 4. Okey. Koordinat bagi B pula, kita baca paksi X dulu, iaitu 5, negatif 3. Okey. Untuk tahu jarak, jarak maksudnya kalau kita tengok jarak ni nak bilang, bilang buat lakar segitiga boleh lah kalau dia bagi grade macam ni. Tapi kita gunakan formula je lah rumus. Ada rumus sebenarnya. Rumus tu sebenarnya konsep dia Pythagoras juga. Iaitu dia carikan okey, cikgu lukis kat sini tadi. Okey, ini line tadi. Jadi untuk dapatkan, katakanlah kita draw segitiga macam tu. Nak dapatkan ataupun kita di garis tadi kita draw segitiga ke bawah. Boleh juga. Mana-manalah dia tetap akan jadi segitiga. Jarak dia nanti kalau kita buat calculation pun sama juga. Jadi katakanlah kita nak tahu jarak. Ini titik A tadi, ini titik B. Nak tahu tinggi dia, ketinggian ni, mestilah kita tolak yang atas ni 4. Kita tolakkan dengan yang bawah sekali,
iaitu dia sampai ke bawah ni, dia ke bawah sampai sini. Dia sampai ke sini. Kalau kita lukis, dia sampai ke titik bawah tu. Jadi sebenarnya kita tolak iaitu 4 tolakkan dengan negatif 3. Sebab lantai dia sampai ke bawah tu. Okay. And then pasti yang kalau kita nak ke mendata pun sama juga. Kita tolak je lah 5 tolakkan dengan negatif 4. Untuk dapatkan yang ni pula 5 tolakkan negatif 4. Okey. Untuk dapat jarak ni, apa kata kalau kita tersilap kononnya, ambil negatif 3 tolak dengan 4. Okey, negatif 3 tolak 4 dapat negatif 7. Kalau yang ni pula, kalau kita buat, kita akan dapat 7. Ni beza dia negatif dengan 7. Ini pun kita juga kalau kita tolak yang ni dulu, negatif 4 tolak dengan 5, kita akan dapat negatif 9. Yang ni kalau kita tolak 5 tolak jadi tambah, kita dapat 9. Negatif dengan negatif. So sebenarnya tak ada beza dia kalau kita gunakan partikel tadi. Okey. So apa dia yang apa yang kita tolak tadi? 4 tolak negatif 3. Sebenarnya ni 4 tolak dengan negatif 3. Yang ni tadi adalah 5 tolak negatif 4. Iaitu 5 tolak negatif 4 ni. So sebenarnya kalau kita anggap ni titik pertama, ni titik yang kedua, bermaksud kalau kita baca koordinat, ini X dan Y. Ini X dan Y. Jadi bermaksud X1 tolak dengan X yang titik yang kedua. Itu yang kita panggilkan X1, X2. Tak kisah kalau kita nak tolak X2 tolak X1. Tapi pastikan kalau start dengan titik 2, tolak dengan titik pertama. Y pun sama juga. Kalau start dengan Y2 tadi, kena tolak dengan Y ni. Jangan terbalik pula bila tolak ikut tertib tu. Okay. So untuk tahu jarak, katakanlah tahu jarak mendata, kita ambil lah X dulu, katakanlah untuk mendata X lah, X iaitu ni, iaitu X yang kedua kita tolak dengan X yang pertama. Ini jarak, ini adalah jarak yang mendata. Jarak yang mendata. Okey, kalau kita tengok partikel tadi, iaitu ni lah. Kalau B tadi, ni A, ni B, ni C. Ini C lah, C. Okey. Kalau yang tegak tu pula, kita dah start dengan titik yang kedua dulu. Kita adalah Y yang kedua. Bukan square, bukan jangan Y2, dia tanda kedua. Kita tolak dengan Y yang pertama. Ini untuk dapatkan jarak. So kita dapatlah yang ni, B. Okay. So, apa Pythagoras punya teorem tadi? Pythagoras punya teorem, kalau kita nak dapat ini, A ni, AB lah macam kita ya. Untuk dapatkan AB tadi adalah square root of tapak dia ni tadi kita kena square. Ni lah tapak dia, iaitu X2 kita kena square kan. Okey, tambahkan dengan yang dia punya tinggi pula. Ini dia tinggi, iaitu Y2 tolak dengan Y1, kita square kan. And then kita kena square root semua. Itu secara tak langsung kita dah dapat rumus. Rumus ni ada dibekalkan dalam kitab peperiksaan kalau exam.
iaitu untuk dapatkan dia punya panjang sisi, hypotenuse lah dia punya tu, A ke B ni adalah X2 tolak X1 square kan, tambah dengan Y2 tolak Y1 nampak panjang serabut je, tapi sebenarnya konsep dia sama. Konsep dia adalah A square sama dengan B square tambah C square. Square root ni kita bagi ke sebelah jadi square ni. Ini dia sebenarnya teorem Pythagoras. Apa dia B? B adalah yang ni B. Yang ni ini dia yang satu lagi. Itu je jangan crowded sangat jo. So kalau kita tahu guna rumus ni ada dibekalkan, just masukkan je, iaitu panjang AB adalah square root of X yang kedua. Tadi kalau kita anggap ni titik yang kedua, inilah X yang kedua, 5. Okay, 5 tolakkan dengan X yang pertama. X yang pertama kalau kita tengok dekat sini adalah negatif 4. Okay, kita square, tambahkan dengan Y pula. Y yang kedua. Y kedua kalau kita tengok kat sini adalah negatif 3. Tolak dengan 4. Square kan. Dan kita square root kan daripada semualah dalam penulisan kita kena buat square root panjang tu menandakan semua sekali kita square root kan. Okay, so kita selesaikan yang dalam bracket ni. 5 negatif jadi tambah jadi 9. Yang ni pula negatif 3 negatif 4 negatif 7. Negatif 7 ni letak bracket ke takut nanti nak tekan kalkulator silap. Okey, buat macam tu. So kita tekan je kalkulator. Okey, nak selamat tekan satu-satu. Tekan dulu yang ni iaitu square root ni kita jangan peduli lagi, kita tekan yang dalam ni je. Itu 9 square dapat 81. And then negatif 7. Tekan kalkulator hati-hati negatif ni sebab kalau kita tekan negatif 7 square, kita akan dapat negatif 49. Tak percaya tekan kalkulator So kena buat negatif 7 square. Baru dapat positif 49. Hati-hati tu So sebab tu cikgu letakkan bracket tu ni, takut you all itu Okay, so sekarang ni kita dapat 49 kalau kita tekan kalkulator letak bracket 49. Okay, and then kita tambah dulu 81. 1 dapat 130 square. So kita akan dapatlah jawapan dia So ingat sebenarnya ada rumus untuk gunakan kalau kita buat dalam bentuk koordinat macam ni. Koordinat ni kita pastikan X mana dulu. Kalau kita terbalik kalau kita buat ini sebagai titik yang kedua, ni titik pertama, okey tak ada masalah, asalkan pastikan iaitu kalau daripada sini tolak ni, kena daripada sini tolak ni juga yang untuk Y. Kalau ada isu ini pula ketika X kita buat negatif 4, kita tolakkan dengan 5. And then yang satu lagi pula 4 tolak 3. So kita tekan kalkulator pun kita akan dapat yang sama nanti. Jawapan dia iaitu square root of 130. So tekan kalkulator lah. Ingat kalau tak faham, pauskan video ni, tengok hati-hati. Just kita pakai rumus sebenarnya, tapi jangan silap titik tu, tertib titik tu
Kalau yang ni pertama, pastikan yang tu kedua. Jadi ikut Y pun sama juga. So, okey lah. Kita tengok soalan nombor 3 ya.